Pokok sena tepi sempadan, anak tupai menumpang lalu. Bercerai nyawa dari badan, barulah putus petua guru. Apa yang cikgu suruh tu buat? Cikgu kata janganlah buat. Adalah sebab cikgu larang tu. Dulu pencamah motivator tetap ada. Motivator tetap kita kat rumah mak kita. Mak tu lah yang pencamah motivasi yang ada. Ayat dia senang. Kau nak belajar, tak nak belajar sudah. Tu satu. Ayat yang kedua, kau nak jadi orang, kau belajar. Kau nak jadi orang, kau belajar. Menyebabkan kita terfikir, selama ni aku bukan orang. Rupa-rupanya ada beza antara manusia dengan menjadi manusia. Dialog yang kedua, cikgu selalu, you all sedar tak periksa berapa hari lagi? Dan ayat yang paling popular cikgu selalu sebut, you all tahu tak, zaman saya dulu tak habis zaman ni. Tapi mak kita kat rumah tiga-tiga pakai. Apa nak jadi dengan kau ni? Peksa apa hari lagi? Zaman mak dulu tiga-tiga pakai. Tapi semua tu sebab nak bagi kita berjaya. Tu sebab saya tadi, pagi tadi saya ceramah di Sekolah Menengah Kebangsaan wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada Tuan Pengerusi acara Yang Berusaha Tuan Haji Mak Yazid bin Yatim, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Dor Said. Begitu juga yang bahagia Datuk Dr. Haji Ihsan bin Osman, Yang Dipertua PIBG SMK Datuk Dor Said. Yang Hormati Encik Ahmad Ghazali bin alias Penolong Kanan Pentadbiran, Tuan Mansur Ridha bin Tuan Mamat, Penolong Kanan Halewal Murid, Syekh Rabiatun Adawiyah binti Muhammad Yasin, Penolong Kanan Core Curriculum, Puan Hajah Hafizah binti Abdul Ghaffar, Penolong Kanan Tingkatan 6, Barisan Guru Kanan Mata Pelajaran Kebit Kedang, Ketua Bidang, rakan-rakan guru-guru, dan begitu juga tidak dilupakan adik-adik yang dikasihi sekalian. Bak kata orang, berjalan-jalan di atas titi, di hujung balai nampak cahaya. Sudah lama kita menanti, akhirnya mikrofon sampai kat saya. Saya datang dari Negeri Sembilan. Kata adat banyak kiasan, ditunjuk dia tetapi bukan. Bergulung pendek panjang digontangkan, memang takkan faham kalau tak digondongkan. Alangkan tempat jatuh lagi dikenang. Ini kan pula Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Dor Said. Sebab 20 tahun yang lalu saya pernah datang kemari sebagai fasilitator daripada UiTM untuk menjaga pelajar-pelajar di sini, memberikan, saya jadi fasilitator untuk memberi motivasi 20 tahun yang lalu. Tetapi hari ini saya dipanggil untuk jadi penceramah. Saya ucap terima kasih atas kesudian mengundang saya pada hari ini. Dan tajuknya pula bukan kaleng-kaleng. Tajuknya adalah kemenjadian murid Sasiah Terpuji. Maknanya ada beza antara orang dengan menjadi orang. Bila sebut kemenjadian, tak tahulah kau nak jadi apa, kan? Tak tahulah nak jadi apa. Bila tengok guru-guru kat belakang tu, birat muka masing-masing. Sebab tak payahlah kau pandang, kau yang kira tengok cikgu tu, boleh cakap pandanglah sini, kan? Maksudnya birat muka cikgu ni, ponek dah hari-hari mengajar kau. Dogi. Kau tak nak belajar, berhentilah, kan senang. Tak payah nyusahkan orang. Cikgu nak cakap macam tu kalau boleh, tapi dia tak boleh, sebab aku cakap. Cikgu dah tak cukup masa, kesian cikgu-cikgu ni. Saya tu sebabnya saya dulu pernah jadi guru. Lepas je saya habis daripada belajar, lepas SPM, saya kerja kilang sekejap. Lepas tu saya jadi cikgu ganti pada cikgu yang mengandung tu, bersalin.
Ganti dalam 2 minggu Cikgu Raihana. Lepas tu saya ganti Cikgu Kalaimani tu dekat sekolah menengah Bukit Mewah tu. Saya ganti dia khusus kenaikan pangkat 3 minggu dia khusus. Saya gaji guru ganti. Lepas tu saya naik pangkat jadi GSTT Guru Sandaran tak terlatih sebab SPM gaji 494 5 sen. Saya mengajar di Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Cina Pei Hua Seremban. Dan lepas tu tak sampai 9 bulan saya berhenti. Saya tak boleh jadi cikgu. Kenapa saya tak boleh jadi cikgu? Mati kau aku kerjakan. Sebab saya tak bersabar macam guru-guru yang ada kat belakang sana. Nampak sabar. Sambil dengar ceramah, nanda kertas. Allahu Akbar. Allah. Sian. Kan? Kalaulah saya jadi menteri pelajaran dah lama, saya naikkan saya wujudkan nilai kritikal untuk guru-guru. Kesian. Daripada mula-mula penubuhan sekolah sampai sekarang jaga pengakap. Yang seorang tu daripada sekarang jaga pesah pantun dia. Kan? Macam yang tu. Tapi itulah sekejap masa berlalu tu sebab saya kata saya tak boleh jadi cikgu. Sebab tahniahlah pada guru-guru yang bertahan menjadi pendidik sampai ke hari ini. Jadi pesanan yang pertama kalau adik-adik nak menjadi murid-murid pelajar yang berjaya, dengar cakap cikgu. Dengar cakap cikgu. Apa yang cikgu suruh buat, cikgu cakap jangan buat, jangan kau buat. Pokok sena tepi sempadan, anak tupai menumpang lalu. Bercerai nyawa dari badan, barulah putus petua guru. Apa yang cikgu suruh tu buat. Cikgu kata janganlah buat. Adalah sebab cikgu larang tu. Cikgu marah tu sebab cikgu sayang. Dan setiap kali pelajar-pelajar berjaya, setiap kali pelajar tu berjaya dapat kecemerlangan, contohnya SPM, seorang tu dapat straight A's ataupun dapat result beberapa A yang menyebabkan dia di pelajar cemerlang, gaji cikgu tersebut naik RM100 setiap seorang. Betul tak? Tak betul. Gaji cikgu tak naik masalahnya. Hebat-hebat korang berjaya belajar keluar, cikgu tetap di sini. Tahun depan tu menghadap lagi lah, budak ni pula masuk. Nampak cikgu ni diumumkan oleh kerajaan baru ni tambah cuti 15 hari. Nama je cuti, baru je masuk cuti. Jangan lupa mesyuarat kelas. Pada beberapa bulan cikgu jangan lupa datang, kita nak buat penyelarasan. Kesian cikgu ni. Kesian. Kadang-kadang makan pun tak sempat. Betul, kesian cikgu. Saya cakap paling senang sekali tengoklah berapa banyak bekas pelajar. Berapa banyak bekas pelajar yang masuk balik ikut pintu pagar sekolah ni, masuk balik jumpa cikgu cakap terima kasih sebab dia dah berjaya. Berapa ramai? Boleh kira dengan jari. Silsilat yang masuk tu pun sebab sijil tertinggal. Minta pengetua sahkan dia pernah belajar kat sekolah. Hari ni cikgu tetap mengajar. Cikgu bising-bising bukannya cikgu dah lah payah nak claim. Tu belum cerita dia kena marah dengan kerani sekolah sebab guna mesin photostat. Kerani tu lagi besar daripada cikgu. Bukan sekolah ni lah, sekolah lain. Wahal cikgu-cikgu tu G44, G48. Rosak mesin photostat tu. Grade 27. Marah grade 48. Sebab yang 27 tu baik dengan pengetua. Bukan sekolah ni, sekolah lain. Tak, sebenarnya yang saya cakap ni kan, bahawa termasuk buat pelajar. Tengok cikgu ni kadang-kadang dia photostat, dia pergi kat luar guna duit sendiri photostat. Punya susah. Zaman dulu tanyalah Cikgu Yazid pakai Colgate tau. Tu, yang tu, stencil tu. Bubuh yang hitam tu. Saya sempat buat tu dulu. Apa nama tu? Apa? Itulah bunyi dia. Kesetner. Iya. Sekarang photostat kat luar bukan murah. Photostat untuk satu kelas 30 orang, 35 orang, 40 orang, kemudian bagi dekat korang dengan harapan kau buat sebab ni bukan untuk dia, untuk korang. Lepas tu cikgu, mana yang latihan yang saya bagi semalam? Saya tak ingat lah cikgu letak mana. Koma cikgu tu dengan jawapan kau. Cikgu marah sebab cikgu sayang. 3 dialog yang paling popular cikgu sebut kat korang kan. Dialog apa nak jadi dengan you all ni? Tu.
Dialog yang kedua, cikgu selalu, you all sedar tak periksa berapa hari lagi? Dan ayat yang paling popular cikgu selalu sebut, you all tahu tak, zaman saya dulu tak habis zaman ni. Tapi mak kita kat rumah tiga-tiga pakai. Apa nak jadi dengan kau ni? Peksa apa hari lagi? Zaman mak dulu tiga-tiga pakai. Tapi semua tu sebab nak bagi kita berjaya. Tu sebab saya tadi, pagi tadi saya ceramah di Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Katil. Sekarang kat Dor Said, petang kan kat Kementerian Dalam Negeri di Aikruk. Malam kan di Kerubung. Hari ni memang hari untuk Melaka. Alhamdulillah. Tapi belum dapat asam pedas lagi setakat ni. Saja je beritahu. Manalah tahu kan. Lepas ceramah ni sempat order gitu. Tak contoh. Kalau kau nak tak ada ya. Dek, sabar. Jadi bila sebut kemenjadian, saya sebut tadi tentang dengar pesan cikgu. Dengar pesan guru. Bukan senang nak mendidik kita. Dan cikgu tu sebabnya Dr. Usman Awang kata, seorang lawyer, engineer, juruterbang, pilot kan, semuanya bermula dengan seorang guru biasa. Cikgu-cikgu ni mengajar bukannya dapat apa pun. Dia dapat kegembiraan, kepuasan mengajar dan mengharapkan you all belajar. Itu saja. Datang sekolah ni kena jujur. Tak tahu cakap tak tahu. Nak mengada cakap tahu. Ini masalah bila cikgu tanya, cikgu pun tak tahu kau tahu ke tidak. Kelas, ada berapa soalan? Koma. Darah tak jalan, oksigen tak sampai ke otak. Yang seorang pula, kelas ada berapa soalan? Pandang orang lain. Seolah-olah soalan tak tuju kat dia. Yang seorang lagi, kelas ada berapa soalan? Kemabang, dah habis. Tanya, jujur. Kalau kita tengok, kejujuran ni penting. Tak faham, angkat tangan. Masalahnya kadang-kadang bila jujur angkat tangan nak tanya soalan, kena bahan dengan kawan-kawan. Kalau ada soalan, ya cikgu saya ada satu apa? Tanya soalan, siut. Salah betul. Ubah perangai ni. Bila kawan-kawan tanya, mungkin soalan yang ditanyakan tu sama dengan apa yang kita tak faham. Dalam belajar, jujur. Kedua, amanah. Apa yang mak ayah pesan datang sekolah. Berapa ramai mak ayah pesan, kau pergi sekolah, kau jangan belajar tau. Kau guru kau kacau, siapa yang kau nak kacau, kau kacau lah. Ayah tak kisah kau nak jadi orang ke tidak. Tak kisah. Kau pergi sekolah, kau main-main je. Kau bodoh pun aku tak kisah. Ada tak ayah cakap tu? Ada tak? Ayah suruh apa? Belajar. Mak cakap, mak pergi sana cek menantu untuk mak. Ada? Tak ada? Mak suruh belajar. Yang kau cinta apa hal? Tak payah, tak ada kena mengena. Pergi belajar. Belum sampai masanya lagi nak bercinta. Cikgu-cikgu dekat belakang tu sebab apa mukanya birat saya kata tadi. Kau tanya dia orang, komitmen bulanan dia berapa? Setiap seorang tak kurang 10 ke 15 ribu bayar bulan-bulan. Bayar kereta, berapa biji kereta, rumah lagi, dengan bayar orang gaji lagi, ada yang ada orang gaji. Kemudian bayar pengasuh anak lagi, duit minyak lagi. Ya, tapi macam mana dia orang boleh manage bayar tu semua? Sebab belajar. Kena belajar. Kena tuntut ilmu. Tapi, bila tuntut ilmu ni pula, masalahnya ramai di kalangan kita, nak main tak cukup masa. Daripada mula datang kelas, main. Dalam kelas, main. Balikkan main. Petangkan main. Sudahnya mesti bila nak belajar? Akhirnya kita akan menyesal kemudian hari. Bak kata orang, cantik teluk, pantainya landai, tambek perahu tepi kuala. Biar buruk kain dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Kena belajar. Bak Saidina Ali, makin banyak harta, sikit atau banyak harta, kita kena jaga harta. Tapi ilmu, lagi banyak ilmu, ilmu akan jaga kita. Kalau harta, makin kita belanjakan, makin kehabisan. Tapi ilmu, makin kita belajar, makin banyak benda yang kita tak tahu. Kain songket benang sutera, lilit sebelit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi terang. Belajar.
Cikgu bahasa Melayu pun tak ada pantun tu kan. Yang tolong ambil pantun tu kan. Tak adalah. Tapi itu tentang ilmu ni memang kena jaga. Tanya guru-guru, tanyalah IJK, PIBG yang ada kat depan ni, ayahanda bonda ni, cuba tanya. Dulu tak ada ceramah motivasi ni. Ceramah motivasi datang, belajar rajin-rajin, fokus. Kerana kita boleh berjaya. Yakin, 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 yakin. Mana ada ceramah motivasi dulu? Mengarut ke tak ada dulu? Dulu penceramah motivator tetap ada. Motivator tetap kita kat rumah mak kita. Mak tu lah yang ceramah motivasi yang ada. Ayat dia senang. Kau nak belajar-belajar, tak nak belajar sudah. Tu satu. Ayat yang kedua, kau nak jadi orang, kau belajar. Kau nak jadi orang, kau belajar. Menyebabkan kita terfikir, selama ni aku bukan orang. Rupa-rupanya ada beza antara manusia dengan menjadi manusia. Rupanya Nabi sebut khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia, manusia memberi manfaat pada orang lain. Jangan kita jadi orang yang ada tak menambah, tak ada tak mengurang. Kan? Ibarat melukut di tepi gantang, orang tak jumpa kita pun tak datang. Kalau ada datang sekolah pun tak menurih, menyusahkan orang dari pagi sampai ke petang. Menyakitkan mata. Sampaikan cikgu cakap, kenapalah budak ni ada lagi kat sini. Aduh, tension. Dan benda ni berlaku di banyak sekolah kecuali sekolah menengah Datuk Dor Said sebab semua budaknya baik-baik. Tergamak kau tepuk tangan aku sindir, kau faham? Mana buktikanlah kita nak jadi pelajar yang baik. Pelajar yang baik, pelajar yang mendengar kata. Jaga adab. Saya sampai ke hari ni masih lagi call guru-guru saya, pensyarah-pensyarah saya. Dalam perjalanan pergi ceramah tu call tu. Seorang-seorang saya call. Mana yang saya ada nombor kontak tu saya akan call tanya khabar. Hargai, appreciate guru yang menjadikan saya hari ini. Kita ni dalam Malu Gajah ni ramai yang mungkin orang yang sekata kategori sederhana. Saya tak tahu ya ke tak. Saya rasa macam tu, kategori sederhana dan susah. Saya rasa lah. Mungkin ada lah perubahan sikit pun. Tapi sekarang ni banyak yang miskin ni bukan kata miskin tak ada duit. Sekarang ni kemiskinan ni dah jadi kemiskinan bandar. Kemiskinan relatif. Disebabkan oleh kos sara hidup yang tinggi. Disebabkan oleh pembangunan di sekeliling. Menyebabkan kita mungkin agak tertinggal. Tetapi itu bukan alasan untuk berjaya. Nak kata aku tak boleh berjaya lah. Aku, keluarga aku orang susah. Aku besok keluar aku tak jadi apa lah. Jangan macam tu. Saya dulu lahir dalam keluarga yang miskin. Mak saya buat kuih. Ayah saya dulu kerja kilang Dunlop Pillow. Lepas tu kena berhenti sebab kilang tu kena beli. Kena berhenti kerja. Tolong mak saya berniaga. Tolong mak saya berniaga. Saya pukul 5 pagi dah kena bangun. Tolong mak gentil kuih kari pap. Lap daun pisang. Bungkus nasi lemak. Kan bulat-bulatkan kuih lopis. Kan? Potong-potong kuih lapis. Golek-golekkan kuih donat tu biar melekat gulanya. Dekat depan kipas pukul 5 pagi. Ayat saya masa tu cakap kat diri saya cakap apa? Kenapa aku lahir dan keluarga ni? Tu ayat yang saya cakap. Kenapa aku lahir dan keluarga ni? Malam ni kebetulan saya sebut dekat adik-beradik saya di rumah mak saya malam tadi. Dan bila sebut tu, adik-beradik saya, samalah balong, dia kata. Kita orang pun fikir macam tu, dia kata. Masa kita orang kena tu, lepas saya, adik saya nombor 2 pula kena. Lepas nombor 2, adik nombor 3 pula kena. Lepas tu nombor 4, nombor 5 tu kembar, dua-dua kena. Kita fikir, kenapa aku kena ni? Lepas tu balik, nanti balik sekolah jangan lupa singgah kedai gemuk tu tolong beli ni. Beli tepung berapa kilo, beli. Kenapa aku balik sekolah kena beli benda ni semua? Budak-budak lain beli coki-coki. Budak lain beli cekedis. Budak lain beli ni, aku beli tepung. Singgah kat pasar beli daun pisang. Kadang-kadang naik motor arwah abah tu pergi cari kat jalan Bukit Putus lama tu, cari daun pisang yang lama kat hutan tu, ambil, potong. Potong siap-siap, lap, buang habuk putih tu. Kenapa aku lahir dalam keluarga ni? Kenapa? Budak lain tidur kot. Bangun tengah tunggu, siap tunggu naik bas sekolah. Bulan puasa. Bulan puasa paling tak suka sekali. Kenapa bulan puasa tak suka? Bukan tak suka puasa. Kena balik sekolah, terus tukar baju, kena tolong mak berniaga. Dah penat puasa. Orang lain boleh tidur. Kena tolong mak berniaga. Hari-hari dah.
Bazar Ramadan bukan macam sekarang. Ada mati tank kemah besar. Dulu pakai payung pasal tanah. Sekali hujan, botak gulu donat. Lepas tu hari-hari doa, ya Allah cepatlah habis ya Allah kuih ni, ya Allah cepatlah habis kuih ni, aku nak buka puasa kat rumah. Tak ada sehari pun dapat buka puasa kat rumah. Puasa kat tapak, buka puasa dekat tapak bazar Ramadan. Susah hidup aku ni, ya Allah. Susahnya kenapa? Kenapa mak aku susah hidup aku macam ni, ya Allah? Kenapa hidup aku macam ni? Saya cakap. Tapi rupa-rupanya pun saya faham. Disiplin tu menyebabkan kami 5 beradik faham apa nikmat senang. Rupa-rupanya dalam pada tu mak suruh juga pergi tarawih, mak suruh juga belajar. Aku yang tak faham tu, aku dapat nombor 8 dalam kelas kena rotan. Kenapa? Nombor 8 daripada 35 orang kena rotan. Kenapa? Budak tu nombor 30 bodoh gila, mak ayah dia tak rotan pun. Tak, saya cakap. Dah nak tunjuk standard kau, kalau kau happy kau dapat nombor 30, kau sedar diri sikit. Malu sikit lah. Saya kata kena rotan. Macam nak cakap, mak orang tu, ayah dia nombor 26, alhamdulillah. Apa hal? Kenapa rumah aku macam ni? Akhirnya dapat masuk sekolah. Masuk sekolah menengah agama Persekutuan Labu. Duduk asrama baru tahu rindu nak tolong mak. Rindu nak tengok mak hari-hari. Rindu nak tengok mak ayah kat rumah. Rindu nak tengok adik-adik. Wah, bila kat rumah asyik meseligi adik je. Kan, asyik kenakan adik je, bergaduh je kan. Tapi bila dah duduk asrama baru tahu. Masuk sekolah menengah, masuk apa? Bila masuk universiti lagi faham. Bila dah jauh, apa erti tanggungjawab. Tu nak bagi tahu. Sebenarnya ilmu ni lah. Alhamdulillah hari ni kan saya jadilah, saya pernah bergelar lepas saya habis diploma in public admin, belajar di UiTM di London, Melaka. Lendu. Saya ambil ijazah sarjana muda undang-undang di UiTM di Shah Alam. Belum pun habis paper final saya dah ditawarkan kerja jadi timbalan pengarah di Seremban. Kemudian saya naik pangkat, di offer pula naik jadi pengarah, dinilai. Kemudian saya merupakan legal advisor di Negeri Sembilan. Dan akhirnya saya pencen. Sebab bila dah terlampau banyak sangat ceramah, saya tak tahu satu part time. Jadi saya pilih. Ada saya yang tu alhamdulillah jadi businessman. Kan, yang nombor 3, terima kasih cikgu. Dapat air. Siapa cikgu? Allahu Akbar, siap tuang ha. Allahu Akbar. Kosong je. Tak ada saja. Terima kasih cikgu. Gurau. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah dia. Adik-beradik alhamdulillah. Tapi yang paling kami kesalkan adik-beradik, waktu saya final year di UiTM, arwah abah saya menghembuskan nafas yang terakhir. Arwah abah tak sempat tengok kami adik-beradik semua lepas berjaya dalam hidup masing-masing, mudah-mudahan. Tak sempat. Itu sebab adik-adik mana yang tak ada ayah, mana tak ada mak, tapi mana yang ada mak atau ayah, bahagiakan mereka selagi. Belajar rajin-rajin. Kakak Nik Nur Amalina di Kelantan, dia dapat dulu 20 Nik Numadiha, dia dapat berapa? Dia dapat 21A, 20A1, 1A2. Saya dah jumpa dia berdepan, saya nampak dia tak ada kepala otak dia terkeluar kena pegang, tak ada. Ya Allah, penatnya pegang otak yang satu ni, patutlah dapat 21A. Tu kalau keluar otak pada tudung dia. Tak ada, dia sama macam kita, malahan lebih kurang lagi daripada kita. TV tak ada siaran yang banyak. Aerial tu kena alih-alih. Dia nampak adik dia main ni, adik dia tengok TV, dia cabutkan aerial tu. Bukannya macam sekarang, boleh tengok berpuluh-puluh channel. Dan bila dia berjaya dalam result dia bagus, orang tanya apa perasaan dia, dia kata semua daripada Allah. Dia kata, Allah izinkan saya berjaya, dia kata macam tu. Tak ada pun belagak dengan, alhamdulillah saya hasil usaha daripada saya belajar. Orang yang baik. Itu sebab adik-adik kena belajar.
Ada pelajar-pelajar cakap dengan guru-guru, saya tak nak belajar lah cikgu, jadi YouTuber. Ada tak pernah cikgu dengar cikgu? Saya tak nak belajar cikgu, saya nak jadi YouTuber. Jadi YouTuber kalau bodoh melantun-lantun buat apa? Tak, saya kat tu terang ni. Berapa ramai orang kat luar sana sanggup menjual maruah diri, berjoget tantu harap, tunjuk kat satu dunia sebab konten tak apa-apa, dan kemudian kaya dengan itu. Buat apa? Dan saya beritahu zaman tu akan berlalu. Maksud saya zaman apa? Contoh, tanya cikgu. Dulu-dulu ada MIRC, chat mamak kampung ada. Masuk chatting, masuk cyber cafe, RM15 sejam dulu. Lepas tu RM10 sejam. Lepas tu RM12 sejam. Lepas tu ada RM7 sejam. Kemudian RM5 sejam. Sekarang, sejam RM1 sahaja. Itu pun jam yang pertama percuma. Siap macam tu. Makin lama makin tak ada orang pergi ke cyber cafe. Kalau ada pun sebab main game. Kan? Kemudian kita ada Friendster. Friendster habis dah. Tak ada dah. Zaman tu berlalu. Lepas Friendster tiba-tiba ada BlackBerry Messenger, BBM. Tekan dua pump jadi bunga. Tekan dia tiba-tiba good. Sekarang tak payah. Dah ada WhatsApp, dah boleh icon, ada gambar Samsung Debat berdoa. Tiba-tiba dia macam tu. Pandai betul dengan edit gambar aku. Tiba-tiba ada Instagram. Canggih lah. Facebook. Kita ingat habis dah. Canggih lah tu. Tak ada lagi. TikTok pula. Dengarkanlah. Siko bagi dua. YouTube ni pun baru trending waktu bila? Waktu PKP tu. Tiba-tiba kita dengar Pavitra nama dia. Dia masak untuk bagi gelandangan, bagi orang susah. Popular di YouTube. Tapi tak ada jaminan yang YouTube ni akan berakhir. Maka saya Syamsul Debat, seorang penceramah. Saya juga konsultan. Saya juga jadi penasihat runding cara untuk keluarga. Saya juga merupakan penceramah motivasi. Tapi dalam masa yang sama saya juga adalah YouTuber. Maksud saya, adik-adik jadilah YouTuber dalam masa yang sama you all seorang engineer. Jadi YouTuber dalam masa yang sama you all adalah doktor. Jadilah YouTuber dalam masa yang sama you all adalah merupakan seorang ahli korporat, tokoh korporat. Itu yang kita nak. 20 tahun lagi. Siapa nama ni? Siapa? Aziz sebelah tu. Kau diam. Sakit kau bila aku tanya orang lain, kau yang jawab. Aku tanya apa masalah kau. Tak tanya ni, kenapa kau menunduk belakang orang? Kenapa aku takut? Itu perangai kau masalahnya. Kalau orang tanya kau, orang lain jawab, itu pun tak. Kau faham? Sekarang aku tak tanya kau. Faham? Tak tahu tak apa. Selalu macam tu. Cikgu tanya kau, kau cakap. Bila cikgu cakap dengan orang lain, kau berbunyi-bunyi. Apa masalah? Kau kongsi buah pinggang. Adab jaga. Faham? Saja. Nak bagi suasana lain sikit. Siapa nama dia? Dani. Kan? 20 tahun lagi. Berapa umur Dani? 20 tahun lagi. Oh, dah berapa matematik dah. La ilaha illallah, susahnya. Astagfirullahaladzim. Apa masalah kau sekarang umur berapa? Ha? 16 tambah 20 berapa? 36. Mana cikgu matematik? Sebelah tu Aziz sama juga. Oh, sama tahun. Okey. 20 tahun lagi, ni contoh. Tak semestinya dia orang ni, contoh. 20 tahun lagi tersempak kat pasar malam Malu Gajah. Wih, Dani. Ya Allah, lama tak jumpa kau. Kau buat apa sana ni? Aku Alhamdulillah, aku sekarang doktor pakar kat KPJ. Oh, iya ke? Kau sekarang buat apa, Zik? Tak apalah. Lain kali kita jumpa, aku dah hal ni. Okey, soalan dia kenapa jadi macam tu? Tapi saya doakan Aziz dan ni dua-dua berjaya. Saya doakan. Tapi, apa maksud cerita tu tadi? Tanyalah cikgu-cikgu bila buat majlis reunion. Buat majlis perjumpaan semula pelajar sekolah. Ada ramai yang tak datang. Kenapa? Tak menjadi dalam hidup. Kemenjadian tu tak ada. Malu nak datang, tunjuk muka. Nanti orang tanya aku nak cakap aku buat apa.
Ada seorang kawan saya cerita, saya selalu buat cerita ni. Dia keluar daripada sekolah Semak Melabu, kemudian dia kerja kilang daripada lepas dia sekolah Semak, dia keluar daripada form 3, dia keluar masuk sekolah biasa, kemudian keluar dia tak sambung belajar, dia kerja kilang. Kerja kilang dulu mewah. Kalau ingat 80-an mewah. Kalau kerja pada Korea, dia tak tahu pergi training dekat Korea. Kalau kilang pada Jepun, pergi Switzerland, pergi luar negara, pergi kilang. Tapi disebabkan ekonomi meleset, banyak kilang-kilang ditutup. Kalau ada pun ramai pekerja-pekerja kilang tu tak dapat income seperti sebelum ini. Daripada overtime bayar dengan cuti sebab tak bayar dengan duit. Dan akhirnya dia balik ke kampung, dia kerja kampung. Itulah cerita dia tadi. Setelah 20 tahun lebih, saya turun daripada pentas ceramah, saya jumpa dia. Saya nampak dia dan saya sebut nama dia sebab saya ingat nama dia. Bila saya panggil dia, dia terkejut. Kau ingat aku lagi? Ingatlah member. Kita satu kelas kot. Lepas tu, ya Allah, kau ingat aku lagi. Dia menangis, dia peluk saya. Dan sambil dia peluk saya, dia pandang anak dia tak sebab ayah. Dia cakap dengan anak dia. Anak dia tak percaya dia kawan dengan Samsul Bat. Melihatkan fizikal ayah dia dengan bajunya, dengan seluar tracksuit berlubang-lubang. Kerja kampung, susah hidup. Wahal dulu ayahnya dulu sekolah bagus. Saya cakap, Dek, Pakcik Samsul Bat, kawan baik ni dengan ayah. Betul. Kita orang dulu satu tim bola. Dia pernah dulu berlaga dengan striker Negeri Sembilan dulu. Berit kepala dia bawa ke hospital. Dia cakap, ya Allah, aku pernah lupa cerita tu. Ayahnya. Dia pesan kat saya, bila kau pergi ceramah kat college, dekat universiti, kau ceramah kat sekolah, pesan kat orang, belajar. Jangan jadi macam aku. Benda ni kau tak rasa sekarang. Sekarang kau boleh gelak. Kau percayalah ni budak perempuan. BFF. Best friend forever. Kononnya kau akan janji best friend. Tak. Sampai satu tahap kau akan sendiri. Tanya cikgu berapa ramai best friend forever dia dulu tanya. Berapa ramai yang masih ada lagi? Paling tidak pun grup WhatsApp je. Tak ada dah. Sebab masing-masing dah ada kehidupan masing-masing. Kau dapat result fail, tak ada siapa nak teman kau menangis. Paling lama 45 minit je. Fail, padam ke kau? Betul, ni cakap betul. Tu sebab daripada sekarang, sesal dahulu pendapatan. Belajar. Cikgu pesan, dengar. Cikgu suruh buat. Cikgu tu jangan buat. Datang dari Padang Keladi sehingga sekejap kat Tanjung Karang. Macam mana ilmu nak menjadi? Kalau sudah dilanggar, pantang dan larang. Apa cikgu suruh buat? Lagi satu lagi. Jangan sibuk-sibuk nak main sampai tak ada masa semua. Main aja. Ada masa belajar, ada masa main. Ada masa tidur. Sampai masa nanti kau keluar dari sekolah, kau dah ada kerja, kau nak main, kau mainlah futsal tu. Ambil cuti sehari. Kau main bola perpagi sampai tembus tiang tu. Bukan gol tu, tembus tiang tu tembus. Nak tengok TV, kau tengok TV, kau masuk dalam TV tu, keluar balik, kau tengok puas-puas. Saya dah berjaya capai impian saya boleh beli apa saya nak. Betul, bukan cakaplah kata kaya sangat. Saya dah ada bilik saya untuk main PS5. Nak cakap betul. Saya beli siap speaker, TV besar, siap susun rak dia apa, dengan suasana tu, dengan aircon, dengan bilik keras. Sampai hari ni tak sempat main. Ceramah pula hari ni. Tapi makna nak beritahu, bukannya kita tak boleh capai benda tu boleh capai, tapi belajar dulu. Kawan-kawan nak ajak lepak, lepak boleh. Lepas malam ni aku habis ceramah dekat Kubur malam ni boleh lepak. Pukul 10.30 kau tunggu aku. Boleh lepak. Lepaklah. Tapi kalau hari ni kau main-main, akan datang besok kau tak boleh lepak dah. Dia tak boleh, aku kena kerja. Kau tidak dapur tak berasap. Kau tidak macam mana aku nak tanggung anak aku, isteri aku macam mana. Namunlah, hidup ni biar bermaruah. Bawa bakul berisi limau, sangat borek payah nak jinjing. Biar mati di baham harimau daripada mati digigit anjing. Jaga maruah diri. Kalau mati kena baham lah. Macam mana dia mati tu? Kena baham. Kau besar ke ibu? Besar betul. Steady dia. Memang dia hero lah.
Yang seorang lah, dia mati je lah. Kena gigit anjing. Melumpur-melumpur langsung mati. Lah apa benda. Sesuaikan diri dengan keadaan. Di kandang kambing kita, di kandang rimau kita mengucap. Kau ingat rimau tak kenal kau siapa? Mau hilang kepala kau. Iya. Tu sebab saya katakan, satu benda yang sekarang ni nak buat apa pun boleh. Saya nak bercuti. Mak saya Alhamdulillah. Sebab arwah abah dah tak ada, tinggal mak. Mana nak cakap je. Dah Kemboja dia pergi, tak dia pernah pergi, Arab Saudi pernah pergi, Australia dia pernah pergi. Dia lagi banyak pergi daripada anak-anak dia. Kita orang belanja, bagi support mak pergi. Bahagiakan mak kita. Iya, mak kita ni satu momen saya cakap, tanya cikgu-cikgu, momen yang paling bahagia sekali dalam kita belajar ni, momen paling bahagia bila kat universiti kau naik atas pentas untuk ambil scroll ijazah tu, naik atas pentas macam ni naik, kemudian dalam kau naik kau nampak mak ayah kau kat bawah. Dia melambai, masa tu nampak, ya Allah, ini rupanya yang mak aku bisingkan dulu. Bukan dia minta, jangan lupa gaji, bayar balik. Iya. Bahagiakan mak ayah kita. Tu sebabnya saya suruh belajar dan belajar. Tu sebab tajuk ini kemenjadian. Saya suka tajuk ini. Tapi adab kena jaga. Tu sebab Imam Malik kata biar ilmu sikit tapi jangan tak ada adab. Maksudnya kalau ilmu banyak, ilmu tinggi tapi adab tak jaga, macam mana? Jangan sakitkan hati guru. Walaupun guru kamu itu bukan Melayu, walaupun guru itu berbangsa Cina, India dan sebagainya, kamu wajib hormat dan jaga hati mereka sebagai pendidik. Jangan disakitkan hati mereka. Ini guru barulah. Lagu ini ditujukan kepada guru yang tersayang. Cikgu di sini paling kurang dapat bunga. Cikgu bukan untuk dihargai masa hari guru saja. Appreciate cikgu, apa yang cikgu buat, appreciate. Cikgu ni bukan banyak untuk you all. Sebab penat mengajar korang sampai ke petang, balik pun kena siapkan lagi rancangan mengajar dia. Kemudian sampai malam, nak pula dia guru yang ada jawatan kebit kedang. Guru kanan mata pelajaran. Kebit kedang, ketua bidang. Sampai kat rumah dah penat, dia orang tak sempat pun mengajar anak sendiri. Tahu? Itu sebab jangan susahkan hati mereka. Jaga adab. Makan sirih pinang tidak, pinang ada di kota Melaka. Makan sirih mengenyang tidak, tagah dek budi dengan bahasa. Kalau mencari pokok berbuah, pucuk elobek, dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tagah bersayang. Jadilah anak-anak yang baik. Jadilah pelajar yang baik. Tak faham, tanya. Tak faham, tanya. Itu sebabnya nak berjaya dalam hidup, 5 perkara tak boleh elak. Pertama, prosesnya panjang, bukan tiba-tiba. Kena belajar. Kedua, kena ada komitmen. Ada kelas, datang. Sekolah. Yang paling pelik, hari guru-guru dengan PIBG terpaksalah buat lawatan mesra. Lawatan muhibah nak tengok siapa yang tak datang. Kenapa budak ni dah lama tak datang? Dah nazak ke dah meninggal mati ke budak ni? Kan rupa-rupanya memang dah ditidurkan. Dah ditidurkan berapa hari tak bangun. Kan? Oksigen tak cukup dalam kepala otak. Faham? Pemalas. Yang ustazah sekolah ni pula baik. Dapat mesej, maaf ya si apa ni tak dapat datang kerana dia tak sihat. Doktor bagi dia cuti. Yalah, semoga dia sembuh. Ustazah, semoga kembali sembuh. Saya doakan semoga Allah merahmati. Rupanya hantar mesej tu dia sendiri, bukan bapak dia. Berlaku hari ni. Bukan saya tak tahu perangai budak sekarang. Dia pula yang WhatsApp kat cikgu tu. Jangan buat perangai-perangai macam tu. Belajar rajin-rajin. Walaupun sikit kita tak tahu kesannya. Ramai pelajar-pelajar yang menyesal bila ambil result SPM. Sebab apa? Ya Allah, sikit je lagi. Ya Allah, kenapa aku tak belajar sikit lagi? Aku dah boleh dapat A subjek ni. Tak sangka pula dapat B. Menyesal. Sesal dahulu pendapatan. Sesal kemudian tidak berguna.
Tu sebab kena belajar betul-betul. Semalam ibarat cek tendang, tak ada nilai, lupakan saja. Semalam kita fail, lupakan. Esok pula ibarat buku hutang, entah bayar, entahkan tidak, jangan mengharap sangat. Tetapi hari ini ibarat wang tunai, gunakanlah ia sebaik-baiknya. Belajar kaji-kaji. Tak ada siapa nak menentukan. Masa kat hospital, masa kita dilahirkan, doktor tak ada cakap, okey, yang ni bodoh betul, tapi oh, yang ni saya rasa tak ada harapan dalam hidup. Tak ada. Tolong asingkan bilik ward dia. Oh, yang ni boleh. Yang ni yang saya rasa SPM boleh dapat CA ni. Boleh. Yang ni rasa, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ni kenapa ni? Dia ni orang ke tidak ni? Tak ada. Semua orang ada peluang yang sama. Belajar. Itu sebab ada satu kata-kata ahli falsafah, gantunglah cita-citamu itu tinggi di atas langit. Kerana kalau ia jatuh, ia akan jatuh di atas gunung. Masih lagi tinggi. Namun jangan digantungkan cita-citamu itu di atas busut. Kerana kalau ia jatuh, ia akan jatuh menjunam ke dasar lautan. Walaupun tak ada kaitan busut dengan laut, dah dia cakap macam tu, aku ulang aje lah. Maksudnya, letak target tinggi. Lepas ni sambung belajar lagi. Habis SPM, ambil pula diploma, ambil degree, sambung master, buat PhD. Kerja yang bagus-bagus. Iya. Belajar rajin-rajin. Jangan kita cakap, jangan kita mengalah pada keadaan. Circumstances has no power over you. Your inner weather is always and forever at your command. Azan. Okey. Yang saya sebut tadi, pertama, prosesnya panjang. Kedua, kena ada komitmen, kena datang. Kelas, sekolah, kena datang. Yang ketiga, kena fokus. Datang yang main-main. Bila fokus, insya-Allah, concentrate. Tak faham, tanya. Bila fokus, kita akan tahu apa yang kita tak faham. Mesti akan ada soalan yang kita boleh tanya. Yang keempat, jaga peraturan. Kepatuhan pada peraturan dan undang-undang penting. Disiplin. Berapa ramai yang tak disiplin, akhirnya kena gantung sekolah, hilang 2 minggu. Nampak je 2 minggu. Tapi 2 minggu tu dia hilang macam-macam. Bila balik, orang nak pandang dia semacam. So, dia punya fokus pun dah lari. Dan akhirnya itu salah satu jadi punca kegagalan dia dalam mata pelajaran. Jaga disiplin. Dan yang kelima, perlunya apa disebut sebagai keberterusan. Konsistensi, istiqamah. Kena berterusan. Dalam semua perkara ni kita kena faham. Dalam belajar, semua ada peraturan dia sendiri. Matematik, kena banyak buat latihan. Bahasa Inggeris, you kena practice. You kena try. Baca selalu. We'll never learn English but we practice English. Kena cakap bahasa Inggeris. Di sekolah saya dulu, sekolah Semak Pelabu, setiap hari Rabu diwajibkan berbahasa Inggeris. Satu perkataan bukan Inggeris keluar dari mulut pelajar, denda 50 sen satu perkataan. So, apa yang berlaku di sekolah Semak Pelabu pada hari Rabu, senyap sunyi, tak ada siapa pun bercakap. Matematik, kena buat latihan, tak ada pilihan. Sejarah, subjek yang paling penting untuk seorang yang nak jadi peguam, nak jadi lawyer. Penting. Bahasa Inggeris, kena bagus. Sejarah pun kena bagus. Mana cikgu sejarah? Mau dah tunjuk dah cikgu belakang. Cikgu dah tunjuk dah. Subjek sejarah adalah subjek yang paling susah nak fokus. Paling lama fokus pada pelajar adalah 20 minit pertama. Masuk minit ke-21, pelajar dah mula berada pada zaman yang cikgu sedang ajar.
Jadi, untuk mengelakkan demikian, para pelajar kena rajin angkat tangan, tanya soalan berkaitan dengan topik yang cikgu sedang ajar. Biar ada two-way communication. Matematik, tak tahulah nak cakap. Dulu matematik lain, sekarang lain. Tapi sekolah menengah okey lagi lah. Sekolah rendah sekarang lebih mencabar. Dulu matematik senang, 300 campur 200 campur 100 tolak 200. Sila selesaikan dalam bentuk lazim. Dulu macam tu. Siap ada tangan-tangan lagi kan. Sekarang soalan matematik mencabar hubungan suami isteri. Bergaduh mak ayah ni. Dalam sebuah ladang ada 500 ekor lembu. Separuh pada lembu adalah kambing. Separuh kambing dan separuh lembu bercampur menjadi jumlah ayam. Itik pula 2 kali ganda ayam campur dengan separuh kambing. Astaghfirullahaladzim. Maka soalannya, berapakah jumlah binatang yang bertelur? Gila soalan ni. Tak benda kebat-kebat benda dah. Dulu tak ada pun kebat-kebat, okey je kerja. Jadi lawyer, jadi doktor, jadi engineer. Apa masalah kau nak menyusahkan cikgu-cikgu sekali? Kan? Contohlah. Tapi tak apa, belajar. Ikut. Buat latihan. Ya? Jadi, apa pun saya pesan tadi bab adab. Tolong jaga adab. Jangan sakitkan hati orang. Terutama mak ayah kita dan guru-guru kita. Guru-guru ni diamanahkan oleh ibu bapa untuk mengajar. Tapi jangan takutlah, jangan rasa galat. Memang biasa. PIBG ni ibu lagi ramai daripada bapa. Kalau buat hari PIBG yang datang ramai ibu, bapa tak ramai. Itu sebab namanya PIBG, bukan PBIG. Bukan persatuan bapa, ibu dan guru, tapi ibu, bapa dan guru-guru. Ibu negeri, mana pernah dengar bapa negeri? Ibu roti, pernah dengar bapa roti? Tak ada. Ibu kota, bapa kota tak ada. Ibu sawat, bapa tak ada. Terperanyat, alamak, mana ada? Alamak tak ada. Itu kelebihan yang diberi kepada ibu. Kelebihan pada ibu. Kalau boleh nak buang bapa boleh. Bapa yang tak datang. Kan kalau buang bapa dah tengah peak je pula. PIG. Apa hal lah pula? Kan? Itu letak je lah. Jangan tak ada. Letak je lah. Tapi ayah kita tak ada sebab apa? Sebab komitmen kerja. Cari rezeki. Berilah berita gembira kepada ayah kita. Dengan kejayaan kita di dalam akademik. Belajar. Walaupun sikit kita tak tahu manfaatnya kepada kita. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu okey dari papan. Alang-alang tuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Dan kenapa kita kena belajar? Sebab kita tengok kat luar sana kicau-kicau tiung batu, singgah sekejap di dahan mati. Banyak sudah kita tengok kalau orang tak berilmu, ibarat kayu lurus dibuat titi. Kayu lurus buat titi, kena lanyak, kena pijak je. Itu sebab kita kena belajar. Berapa ramai orang yang ditipu luar sana, ditipu duit, ditipu perniagaan, ditipu dalam kehidupan, salah satunya kerana tidak berilmu. Jadi adik-adik semua saya menyeru, belajar rajin-rajin, jaga adab. Jaga adab masing-masing. Hormat guru. Hormat kepada yang memberi ilmu kepada kita. Hormat kepada kedua ibu bapa kita. Sayangi guru, sayangi ibu bapa kita, insya-Allah hidup kita akan boleh. Jadi saya rasa cukup kadar itu sebab guru-guru lepas ni satu sesi khas dengan saya. Itu saya jadi mereka dah jadi angle terbaik buat. Tapi saya okey je. Gambar tegak RM50, gambar rebah RM120. Kan? Tak adalah gurau je. Jadi saya doakan mudah-mudahan yang ada di hadapan saya terang hatinya dalam menerima ilmu. Mudah-mudahan tenang hatinya dalam menghadapi segala ujian. Diberikan segala kecerahan hati untuk menjawab soalan dengan baik. Berikan hati dan jiwa yang baik, menghormati guru-guru, menghormati pengetua, menghormati pegawai-pegawai sekolah, menghormati guru-guru, menyayangi kedua ibu bapa dan menanam azam yang tinggi untuk membalas jasa kedua ibu bapa. Dan saya doakan mudah-mudahan ni semua menjadi pelajar yang cemerlang dalam apa juga bidang yang diceburi, baik di peringkat sekolah
dari peringkat kolej, dari peringkat universiti. Mudah-mudahan berjaya hidup di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sekiranya Engkau tidak mendengar doa-doa kami ini, siapa lagi lah yang akan mendengar doa kami ini? Sekiranya Engkau tidak memakbulkan permintaan kami ini, siapa lagi lah yang akan memakbulkan permintaan kami ini? Allahumma rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Maka dengan itu sepandai-pandai tupai melompat, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak sekolah menjemput, rasa nak junjung. Itu saja daripada saya. Sungguh baik itu datang dari Allah SWT. Yang kurang itu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sedang selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.